اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. Jangan kamu ikut khutwat. Apa mana? Langkah syaitan. Okey, sebenar kenapa Allah tak larang jangan ikut syaitan? Sebenar Allah tak nak bagi ikut syaitan kan, tak nak bagi ikut langkah syaitan. Sebab Allah nak bagi tahu, syaitan ni dia ada langkah-langkah, step by step. Kamu kena faham. Ramai orang tak perasan. Dia dah masuk peringkat ditipu oleh syaitan step pertama. Dia kata, belum, saya masih solat. Rupa-rupa ada perangkap. Apa dia? Kalau kita nak solat waktu, syaitan hasut apa dia? Tak payahlah solat sunat. Tengok, sebab kamu dah solat fardu dan di awal waktu, cukuplah tu. Sunat tak payahlah. Kita kata, betul juga. Lepas tu syaitan kata, tengok orang lain, solat fardu pun tak, kamu ni kira, okeylah. Lepas tu kalau kita nak solat sunat kan, nak solat sunat juga, dia hasut. Langkah kedua, step yang ketiga apa dia? Lewatlah sikit. Kan dah bagus solat fardu lagi sunat. Lewat sikit, okeylah. Betul kan? Biasa kan? Ada pengalaman kan? Kadang-kadang kita dah solat fardu, dah awal waktu, dah solat sunat, dia hasut benda lain pula. Zikir pagi tak payahlah. Kamu tahu tak kelebihan solat subuh berjemaah? Solat sunat subuh lagi dah besar, cukuplah tu. Orang lain solat fardu pun tak, sunat pun tak, zikir pun tak. Kamu dah buat terbaik dah tu, cukup. Betul kan? Itu makna khutwat. Kadang-kadang kita nak bangun malam, syaitan kata apa? Baca buku dulu. Buku agama ni, bukan URTV, bukan mangga kan? Baca buku agama. Sampai buku apa? Pukul 1. Target syaitan apa dia? Tidur lambat. Khutwat. Dia tak nak bagi kita bangun, dia suruh kita baca buku. Dan supaya kita rasa betul yang kita buat, baca buku agama. Kita malah dengar tadabbur kan? Atau malah dengar kuliah agama. Bila syaitan suruh kita dengar? Bila dekat nak tidur? Bila tak boleh tidur? Pasanglah kelas tadabbur kan? Ataupun ceramah. Start pasang je 5 minit, kita pun tidur. Jadi akhirnya ceramah tu dengar, kita tidur. Okey. Surah Al-Hashr ayat 16. Allah kata jangan ikut langkah-langkah syaitan. Ini antara langkah syaitan. Allah kata kamasalis syaitan. Sama seperti syaitan. Apa dia? Iz qala lil insan. Ketika mana syaitan berkata kepada manusia. Apa kata syaitan pada manusia? Kafirlah kamu. Tapi dia tak, itu kafir itu bila? Last sekali. Khutwah yang terakhir. Syaitan kata apa? Di step yang terakhir. Kafirlah kamu. Falamma kafara, manakala manusia itu telah kafir, apa kata syaitan? Inni bari'un minka. Aku berlepas diri daripada engkau dan sesungguhnya aku takut pada Allah. Ini bercakap bahawa ni. Aku pun takut pada Allah, kan? Rabbul alamin. Kemudian ayat 17 Allah kata apa? Fakana aqibatahuma. Maka akibat kedua-duanya. Siapa kedua-duanya? Syaitan dan manusia. Kedua-duanya dalam neraka dan kekal selama-lamanya. Dan ayat surah Al-An'am ayat 112 tu sebagai dalil apa? Dalil bahawa syaitan tu ada daripada kalangan jin dan ada daripada kalangan manusia. Begitulah kami jadikan untuk setiap nabi musuh. Kemudian Allah huraikan siapa musuh yang Allah sengaja jadikan untuk nabi ini, iaitu syayatinil ins, syaitan daripada kalangan manusia dan syaitan minal jin, daripada jin. Macam mana nak tahu apa langkah-langkah syaitan? Tak, kita nak tahu, yang ni tipu daya syaitan, yang ni langkah syaitan. Senang kita elak, kita tepis je. Kita tahu tugas syaitan apa dia? Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 169. Sesungguhnya hanyalah syaitan hanya menyuruh kamu. Makna kerja syaitan 24 jam apa dah? Suruh kamu bisu, buat kejahatan. Satu, su' mana kata ulama dosa kecil. Yang kedua, fahsyat, dosa besar. Yang ketiga, syaitan suruh kita bercakap benda yang tidak ada dalil, tidak ada ilmu. Tentang Allah ke ataupun tentang sifat Allah. Apa hukum ni? Haram. Kita tak ada dalil. Itu syaitan yang hasut. Jadi, daripada ayat ni kita tahu langkah syaitan apa dah. Apa saja bisikan yang suruh kita buat maksiat, dosa kecil ke dosa besar, itu adalah langkah syaitan. Semua sekali. Kadang-kadang kita nak ambil wuduk kan, syaitan tiba-tiba bisikan, kuat sikit air sebab tak rata. Itu langkah siapa tu? Kadang-kadang dah basuh 3 kali, ada sikit dia tak rata tu. Tu siapa tu? Kenapa? Sebab membazir tu adalah dosa kecil. Okey, boleh? Itu kalau tak nampak. Jadi kalau ada bisikan tak nampak, mana itu daripada syaitan jin. Tapi kalau bisikan tapi nampak,
Itu syaitan apa? Manusia. Masa kita nak beli barang kan, suami kita kata beli lebih sikit. Padahal kita perlukan satu, tapi suami kata beli banyak sikit kan. Itu syaitan. Tapi syaitan dari jenis apa? Manusia. Kemudian mubin. Apa makna mubin? Mubin makna jelas. Jadi apa yang Allah nak beritahu ni? Musuh yang jelas. Jelas ni ialah semua yang syaitan suruh, semua jelas. Jadi kesalahan, dosa yang syaitan suruh memang jelas. Salah, sesat dan memudaratkan. Satu. Yang kedua, jelasnya ialah syaitan bersumpah depan Allah. Depan-depan Tuhan, bila dia langgar perintah Allah, depan-depan Allah sendiri. Bukan secara sembunyi. Allah kata apa? Sujud kepada Adam. Terang-terang dia langgar perintah Allah. Masa tu, aku tak nak sujud. Sebab Adam dicipta daripada tanah. Tanah ni hina. Aku dicipta daripada api. Api ni mulia. Waktu terang-terang dia melawan Tuhan depan Tuhan. Kemudian yang ketiga, dia bersumpah pula depan Tuhan. Apa dia? Buka surah Al-A'raf ayat 16. Kalau kita dengar ayat ni dah faham menakutkan. Tengok apa kata syaitan. Bila Allah laknat dia dan dia minta apa? Dia minta dipanjangkan umur. Tengok syaitan minta panjang umur. Tapi apa tujuan dia? Nak sesatkan hamba-hamba Allah. Syaitan ada misi dia panjang umur. Maka dengan sebab engkau telah menyesatkan aku. Dia cakap depan siapa ni? Itulah mubin ni, musuh yang nyata, sehingga dia bersumpah depan Tuhan sendiri. Apa dia? Pasti aku akan aq'udan apa dia? Daripada qa'ada, aku akan dudukkan, kalau nak terjemah harfiah. Aku akan dudukkan ataupun aku akan halang manusia sirataka, jalan engkau yang lurus. Apa makna? Tengok, la aq'udanna, aku akan duduk, aku akan halang semua hamba-hamba engkau yang nak menuju kepada jalan engkau yang lurus. Makna apa tu? Tu Roblox lah tu. Ramai orang takut Roblox polis kan, tapi dia sentiasa kena tahan kat syaitan, dia okey je. Dan syaitan kata apa? Yang syaitan nak kacau, yang syaitan nak tahan ialah siapa yang nak kebaikan, syaitan akan mula kacau. Makna siapa yang tak nak berubah, tak nak bertaubat, tak nak beriman, don't worry. Jangan risau. Syaitan tak kacau. Sejak saya tak solat ni rasa tenang aja. Memang syaitan tak kacau. Ada kata-kata, orang tanya Abu Bakar, kenapa kita orang Islam bila nak solat rasa macam berperang? Tapi orang kafir, orang Yahudi, bila mereka beribadat, tenang aja, macam tak ada gangguan. Dengar jawapan Abu Bakar. Abu Bakar kata, antara dua rumah ni, satu rumah penuh dengan emas, permata, perak. Satu rumah lagi kosong. Yang mana pencuri masuk? Yang banyak emas lah. Jadi rumah orang kafir ni, syaitan tak masuk sebab dia kosong. Jiwa mereka kosong daripada iman. Okey, kemudian syaitan bagi tahu strategi dia apa dah? Pasti aku akan mendatangi mereka dari mana? Baina aidihim, daripada arah depan. Kalau tak boleh depan, belakang. Kalau tak boleh belakang, kanan. Tak boleh kanan, empat kan? Ada lagi arah selain daripada empat. Atas dan bawah. Kenapa dia tak sebut atas dan bawah? Sebenarnya Allah bukan nak beritahu arah yang syaitan kacau kita. Tak. Syaitan nak beritahu apa? Apa saja ruang, peluang yang ada kau akan sapu. Kalau ada kanan-kanan, kalau tak ada kanan, kiri. Kalau tak ada, semua aku akan itu. Kadang-kadang dia tipu kita dengan masa, dengan kesihatan, dengan anak, dengan isteri, dengan cucu kan. Itu maksud dia. Saya ustaz dah lega lah, anak dah besar. Tengok-tengok dapat cucu pula. Lagi tak datang kelas. Sebab apa? Sebab mak dia pergi kerja kan. Ambil kau, minta panjang umur sangat. Kemudian Allah tengok natijahnya apa? Tengok, syaitan dah tahu hasil dia. Apa dia? Ramalan syaitan tepat. Lepas aku hasut semua ni, fala tajidu. Dia kata pada Tuhan, engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka syakirin, bersyukur. Apa maksud dia? Makna langkah-langkah syaitan berjaya ke gagal? Berjayalah. Dan Allah sebut tak? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba-Ku bersyukur. Allah yang cakap. Syaitan dah ramal tak? Betul tak ramalan syaitan? Betul. Dan akhirnya yang masuk syurga sedikit sekali. Sebab apa? Ditipu oleh syaitan. Iqra kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal 'azim al-ajri wal ghufran.